Di dalam sebuah hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala anna dhimadan qadima Makkah wa kana min azdi shanu'ah wa kana yarqi min hadhihi ar-rih فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي فهل لك قال فلقيه فقال رسول الله فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا فقال الرجل من القوم أصبت منهم مطهرة فقال ردوها فإن هؤلاء قوم الضمان أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, tuan-tuan, Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sepupu Nabi. Pak dia Al-Abbas dengan bapa Nabi Abdullah, 2 beradik. Dia wafat tahun 68. Tahun 68 Hijrah. Wafat Ibnu Abbas ini. Dia cerita satu kisah. Dia kata anna dhimadan qadima Makkah. Kata dia ada satu orang nama dia Dhimad. Dad mim alif dal. Dhimad. Dhimad ni satu hari dia mai ke Mekah. Wa kana min ardi Shanu'ah. Tuan tengok yang kata riwayat hadis ni dia go detail. Dia kata satu orang nama Dhimad, dia ni satu hari sudah mai Mekah. Dia terang siapa dia Dhimad ni.
Dia kata Dhimat ini dia daripada Bani Azdin, nama satu suku. Kita tak aja dengar nama Bani Azdin ni, kita tak aja dengar, tetapi mereka ni adalah satu suku ataupun satu puak yang besar sebenarnya. Mereka ni asal Yaman, Bani Azdin. Mereka ni asal daripada Yaman. Kemudiannya mereka ni berpecah pergi merata tempat. Mereka sampai di Madinah, mereka sampai di Syam, di Syria, merata tempat mereka ni sampai. Dan mereka ni adalah suku asal kepada Aus dan Khazraj. Hak ni kita selalu dengar. Di Madinah ada dua puak besar, satu Bani Aus, satu Bani Khazraj. Bila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, di antara benda mula Nabi buat ialah Nabi jadikan Aus dan Khazraj yang selama ni duk berperang, duk bergaduh ni, Nabi bagi mereka ni jadi saudara. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini asal-asalnya daripada satu bani, iaitu Bani Azdin. Jadi yang kata Dhimat tadi ni, dia daripada hak asal nu, daripada Bani Azdin. Mereka ni juga daripada suku Shanu'ah. Tuan biasa dengar perkataan Shanu'ah. Di mana kita dengar Shanu'ah ni? Cerita Nabi SAW sewaktu Isra' dan Mi'raj. Waktu Nabi duduk di Hijr, di tepi Kaabah tu, waktu Nabi duduk di situ, Nabi diperlihatkan wajah Nabi-Nabi lain. Di antara yang diperlihatkan kepada Nabi ialah Nabi Musa alaihi salam. Nabi nampak, Nabi visualize, Nabi nampak yang kata rupa Nabi Musa ni macam mana. Allah bagi Nabi nampak. Allah bagi Nabi SAW nampak Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi nampak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi nampak. Nabi cerita balik kepada sahabat-sahabat. Nabi kata apa? Aku diperlihatkan Nabi Musa. Nabi Musa itu Nabi kata rajul darbun ja'dun ka'annahu min rijali Shanu'ah. Nabi sebut dalam cerita Isra' Mi'raj. Nabi kata Allah bagi aku nampak yang kata muka Nabi Musa ni macam mana. Nabi Musa ni rajul darbun. Dia satu orang laki-laki yang bertubuh tegak. Nabi Musa ni Ja'dun, Nabi Musa ni rambutnya kerinting. Nabi describe balik benda ni kepada sahabat-sahabat ni. Allah bagi aku nampak Nabi Musa. Yang aku duk habang kat hampa, ada satu Nabi nama dia Musa. Dia berhadapan dengan Firaun. Cerita Musa ni cukup banyak dalam Quran. Nabi duk cerita, Nabi kata Allah bagi aku nampak yang kata muka Nabi Musa ni macam mana. Nabi Musa ni badan dia tegap, rambut dia rintin. Ka'annahu min rijali Shanu'ah. Nabi kata, kalau aku nak cerita ke hampa, fizikal Nabi Musa ni lebih kurang Bani Shanu'ah. Nabi sebut Shanu'ah ni. So mereka ni Shanu'ah ni juga daripada suku Azdin, daripada keturunan Dhimat yang mai ke Mekah ni. Itu dia yang kata hadis ni tuan-tuan. Masya Allah, orang-orang yang belajar bidang hadis ni daripada bachelor sampai master's degree sampai PhD, mereka mengaji benda ni sampai lumat. Mereka tahu benda-benda ni sampai ke very single benda yang ada dalam ilmu hadis ni, mereka belajar. Baik, balik kepada hadis ni. Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi ni, dia cerita satu hari satu budak muda nama dia Dhimat. Dia ni mai ke Mekah. Dia ni daripada suku Azdin ataupun Shanu'ah. Maknanya mereka ni jenis badan tegap, tapi tubuh tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Badan dia sedang-sedang tapi steady. Ini Bani Azdin atau Bani Shanu'ah. Wa kana yarqi min hadhihi ar-rih. Kelebihan yang ada kepada budak yang bernama Dhimat ni, kepada dia ni satu orang yang pandai jampi. Yarqi, ruqyah. Dan pernah dengar perkataan ruqyah? Yes. Yang kata Dhimat ni, dia ni kelebihan dia apa dia? Dia pandai jampi orang. Especially min hadhihi rih. Orang yang kena jenis penyakit gangguan. Gangguan. Benda ni ada tak tuan-tuan? Ada.
Gangguan. Jadi tak ketahuan pasal apa, pasal gangguan. Dia nampak macam-macam, dia nampak mai dekat dia ni gigi tajam, mata merah, ada tanduk dua tapi sebelah dah patah. Dia nampak macam ni. Orang lain tak nampak, kita tak nampak, tapi dia ni dia pergi nampak benda ni. Saya ada satu kawan dulu, ustaz, Allah yarham, dah meninggal dah. Hidup pada batas ni dulu. Dia cerita kat saya, dia kata, ni nak abang kat Inta, dia tak tahu lah betul tak betul benda ni. Tak apa dia. Dia kata, duk nampak pelik-pelik, dia kata. Kita dengar lah. Satu hari tu balik, dia kata bawa kereta ke 12 lebih. Dia tengok ni nak main misteri Nusantara, 12 lebih. Dia kata boleh rasa, dia kata ada benda tumpang belakang. Dia lumayan cakap macam ni kan. Dia kata okey lah, apa itu? Sampai di rumah dia kata anak park kereta, anak tak masuk terus lah rumah. Pasal tahu dia akan ikut. Cerita ni. Saya benda macam ni bukan saya tak percaya, saya percaya tapi saya tak layan. Saya tak nak pusing rumah dulu. Pusing rumah. Pusing sekali memang dia ikut, dia kata. Masuk orang kedua buang baju buah tebau, dia kata. Dia ikut, dia kata. Mai round ketiga, dia kata pergi belah tepi rumah tu ada tanam pokok pisang apa sikit, dia kata. Ana pegang bata merah rembah, dia kata. Cerita serius dia cerita serius. Kita ni duk nak tergelak, duk tahan lah. Rembah dengan bata merah, dia kata. Terpelonok pergi kat padu pokok pisang tu, dia kata. Tanduk patah sebelah, dia kata. Satu ada jadilah, cerita kau oleh pula, dia kata. Kita tidak menafikan wujud benda ni. Pasal apa? Pasal Quran hadis cerita wujud mereka ni. So kita tak minat dan kita pun tak mau layan. Macam ni bila cerita hampir sembang dengan orang yang minat benda ni. Kan? Kita nak tanya entah lah betul ke? Tak tahu. Kita kata benda ni tak tahu, kalau cakap pun mohong. Pergi tanya orang yang reti. Kita kata ada. Tak ada yang tak percaya tak benda ni? Apa tak percayanya? Quran cerita. Kewujudan mereka ni Quran cerita. Hadis Nabi cerita. Malam ni kita jumpa pula ayat ni. Dia kata wakana, dan adalah dhimat tadi ni yarqi min hadhihi rih. Dia ni dia boleh jampi orang yang kena jenis penyakit-penyakit rih ni, maksud dia angin. Dia kena gangguan yang berpunca daripada benda-benda macam ni, angin. Fastami'a as-sufaha min ahli Makkah yaqulun. Hadis ni kata apa? Dhimat ni dia main di Mekah. Dia dengar geng-geng sufaha. Tuan-tuan, kuliah bulan lepas kita dah sebut dah tentang as-sufaha, golongan safih, golongan yang tak tahu nak urus harta sendiri, sehingga mereka ni terpaksa dilantik satu trustee untuk nak jaga harta mereka. Mereka ni golongan safih ataupun plural dia sufaha. Sufaha ni maksud dia orang bodoh. Orang bodoh. Hadis ni kata apa? Fasami'a sufaha min ahli Makkah yaqulun. Ada satu kumpulan orang-orang bodoh di Mekah ni. Orang bodoh di Mekah ni, mereka duk bersembang, mereka duk bercakap. Mereka kata inna Muhammadan majnun di Mekah ni. Baru cerita pasal Nabi Muhammad, mereka kata inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad ni, dia ni betul-betul majnun. Majnun maksud apa? Mereng, gila. Dia kata Laila majnun. Kan dia gila dekat Laila ni. Majnun, junun, daripada bukan junun, gila, majnun orang gila. So orang Mekah yang tak percaya Nabi Muhammad, tak beriman dengan apa yang Nabi Muhammad bawa, tak mau ikut Nabi Muhammad, mereka kata Muhammad majnun. Mereka kata Muhammad ni gila, sewel, mereng. Dhimat ni dia mai pada tempat lain, dia mai ke Mekah, dia dengar cerita pasal Muhammad, dan orang-orang yang ada di Mekah kata Muhammad ni gila. Faqala, kata Dhimat ni, law anni ra'aitu hadha ar-rajul la'alla Allah yashfihi ala yadayya. Dia kata kalaulah aku boleh jumpa dengan Muhammad yang pada kata gila ni, kalaulah aku boleh jumpa dengan dia, aku rasa aku boleh berubat dia bagi lega. Dhimat ni dia tak tahu lagi, dia tak pernah tengok Nabi Muhammad ni. Dengar orang cerita, orang duk cerita ni tuan-tuan macam kita lah. Orang cerita pasal kita, kalau dia kawan kita, dia kata bagus pergi jumpa kawan yang memang tak suka kat kita, sebut-sebut nama kita, dengan dia hantam, dengan dia ludah, dengan dia pijak, dengan apa, dia kata ni tak boleh pakai ni orang dia lah.
Nabi Muhammad pun sama. Kalau pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, ni dia lah yang kata Nabi Muhammad. Pergi jumpa Abu Jahal, dia kata ini tak boleh pakai, gila. Beriman, mai daripada luar, mai ke Mekah, pergi jumpa geng hak tak suka Nabi, hak tak mau beriman dengan Nabi. So bila tanya pasal Nabi Muhammad, dia kata Muhammad majnun. Beriman tak tahu kepala ikong. Dia dengar, dia kata tak apalah, aku kalau boleh jumpa dengan Muhammad ni, orang duk bersembang nama dia ni merata dah. Tapi kesianlah dia gila. Kalau aku jumpa dia, dia kata boleh dia kata. Takat-takat nak berubat orang gila ni kerja aku, dia kata. Dia kata apa? Dia kata la'alla Allah yashfihi ala yadayya. Mudah-mudahan dia ni baik dengan tangan aku ni. Kata Ibnu Abbas, falaqiyahu. Allah bagi rezeki kat dia, dia jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dhimat ni, jumpa dengan Nabi. Faqala, kata dhimat ni, ya Muhammad, inni arqi min hadhihi rih. Bila orang kata dia ni lah Muhammad yang duk cerita tu, dia tengok Nabi. Dia pun pergi terus dekat Nabi, dia kata ya Muhammad, dia kata saya boleh jampi orang yang sakit. Kalau kata hang sakit, aku boleh jampi. Dia kata dekat Nabi. Wa inna Allah yashfi ala yadi man syaa. Dia kata Allah dah bagi sembuh dengan tangan aku ni ramailah. Siapa yang Allah kehendaki baik, baik dengan tangan aku ni. Dia kata. Fahallak. Dia tanya Nabi. So macam mana? Mau aku try. Dia nak berubat. Dia kata Muhammad gila ni. Dhimat ni nak berubat. Dia tak jahat tu, dia tak tahu apa. Dia kata Muhammad gila, dia nak berubat. Kesian, dia kata hang nama besar. Dia kata orang ikut hang pun ramai. Jadi kalau betul gila, mari kita settle bang gila ni. Dia kata lagu tu. Dia kata dekat Nabi, fahallak. So macam mana? Nak ke? Try bagi saya berubat tengok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab kat dia, Nabi kata innal hamdalillah. Nabi kata sesungguhnya segala puji-pujian itu bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Yang kita puji Allah ni sehabis-habis puji, dan kepada Allah lah kita minta tolong. Dia kata man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah nak bagi hidayah, dia tak akan sesat. Wa man yudlil fala hadiyalah. Tapi siapa yang Allah nak sesatkan dia, tak ada siapa boleh bagi petunjuk kat dia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan dialah Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya Muhammad, dia sendiri, Nabi ini, hamba Allah dan Rasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Dia kata lagu tu. Kata Ibnu Abbas, faqala a'id alayya kalimatika haula. Ni dhimat ni yang kata nak tolong berubat Nabi, yang kata Muhammad gila ni. Bila dia dengar ungkapan tadi ni, bila Nabi kata innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh, macam kita duk baca mukadimah kuliah ni. Dia dengar tu apa yang Nabi sebut, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dia dengar susunan perkataan yang Nabi sebut tu, dia jadi terpegun. Dhimat ni, dia jadi terpegun. Dia kata dekat Nabi, dia kata a'id alayya kalimatika haula. Dia kata Muhammad, boleh ulang tak hak kata tadi tu? Muhammad, boleh repeat tak? Fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Nabi ulang 3 kali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi ulang dan Nabi ulang 3 kali. Kata Ibnu Abbas, faqala, dhimat kata, laqad sami'tu qawla al-kahana wa qawla as-sahara wa qawla asy-syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula.
Dhimat kata, aku duk dengar macam-macam dah perkataan. Sama ada perkataan bomo, ataupun perkataan asy-syu'ara, ahli-ahli syair, ataupun as-saharah, perkataan ahli sihir. Ucapan-ucapan mereka ni aku dah dengar macam-macam dah. Tapi aku tak pernah dengar macam ni punya sedap. Ungkapan kata-kata yang sedap macam ni, dia kata. Macam kita, tuan-tuan, kita bukan reti bahasa Arab pun. Tapi bila kena orang yang qari, yang baca Quran sedap ni, bila dia baca, dia jerap masuk dalam hati kita. Padahal kita bukan reti pun bahasa Arab. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal i'jaz ataupun mu'jizat yang ada pada Quran itu, dia masuklah hati kita. Kita dengar orang baca surah bang, tak sedap juga tu. Tapi kita dengar orang baca Quran ni, dia satu macam punya rasa dekat kita. Ini kan pula ungkapan kata-kata ini dikata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, masuk dalam hati Dhimat ni. Dia terlupa dah cerita dia nak jampi Nabi Muhammad, dia terlupa dah cerita orang kata Nabi Muhammad majnun, gila, semua dia dah tak ingat dia. Dia kata dekat Nabi apa dia? Dia kata aku duk dengar macam-macam perkataan dah yang keluar daripada mulut Tok Bomo, yang keluar daripada mulut ahli sihir, yang keluar daripada mulut asy-syu'ara, daripada orang-orang yang menjadi penyair. Aku dah dengar macam-macam dah. Tapi hak ni lain macam, dia kata. 3 kali Nabi ulang, dia keluar di mulut dia, Masya Allah, aku tidak pernah dengar macam ni. Walaqad balagna na'usal bahr. Aku ni, dia kata, bukan orang jenis duduk dalam kampung tak keluar. Aku ni keluar sampai lautan dah aku harungi. Dia kata, aku ni bukan jenis duduk bawah tepurung, bukan duduk dalam kampung aja. Aku ni bukan sahaja duduk merantau, bahkan aku dah naik kapal belah lautan pergi ke negara jauh. Aku dah pergi dah. Tapi macam ni punya sedap, aku tak pernah dengar. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qal, kata Ibnu Abbas, faqala, kata Dhimat, hati yadak ubayyaka 'ala al-Islam. Terus dia kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, tuan hulung mai tangan tuan, saya nak bai'ah untuk masuk Islam. Tak payah cakap banyak. Tuan tengok, Allah Subhanahu wa taala bila satu orang ni hati bersih, Allah bagi. Manusia ni kalau dia mencari kebenaran, Allah bagi. Ni ayat akan datang. Malam ni tak ada baca ayat ni. Allah akan cerita ni. Cerita orang dapat hidayah ni. Orang macam mana yang Allah mudah bagi hidayah. Orang macam mana yang Allah tak bagi hidayah masuklah hati dia. Selagi mana orang itu, dia nak mencari kebenaran, Allah akan buka hati dia untuk dapat kebenaran. Tapi kalau dia daripada awal, dia tak ada ingat nak cari kebenaran, dia ingat nak lawan Islam, dia tidak akan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Manusia apabila dia lapangkan hati dia, dia ikhlaskan hati dia, yang dia nak ialah kebenaran, Allah akan bagi kat dia. Dhimat, dia tak ada apa ingat tak elok dalam hati dia, dia tak ada ingat. Bila dia dengar-dengar macam tu, tak ada cakap banyak. Dia kata, huluk main tangan, tuan bagi main tangan tuan, saya nak bai'ah untuk masuk Islam. Qal, kata Ibnu Abbas, fabaya'hu, maka dia pun bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus mengucap jadi Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala qaumik. Nabi kata dekat dia, Dhimat, Islam ni bukan untuk hang seorang, untuk kaum hang juga. Nabi kata kat dia, dia ni mai daripada apa? Daripada Bani Azdin, satu bani besar yang asal Yaman ni. Daripada berpecah, ada yang pergi ke Syria, ada yang sampai ke Madinah, ada merata dunia dah depa ni sampai. Dia mempunyai satu kelompok yang besar. Nabi kata dekat dia, hang jangan ambil Islam daripada aku ni habuan hang seorang, tapi hang make sure benda ni sampai kepada kaum hang semua. Qal, kata Dhimat, wa ala qaumi. Yes, dia kata, saya akan sampaikan Islam ni kepada kaum saya. Dia kata. Qal, kata Ibnu Abbas, faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah. Ibnu Abbas kata tak lama selepas itu Nabi ada hantar satu pasukan tentera kecil. Sariyah ni tentera kecil, hantar untuk pergi satu tempat. Famarru biqaumih, pasukan tentera hak Nabi hantar ni ada lalu kawasan kampung yang Dhimat ni duduk, daripada lalu situ.
Faqala sahibus sariyah lil jaysh. Bila lalu kampung yang Dhimat duduk ni, lepas ketua tentera yang Nabi hantar ni kata dekat tentera yang ada bawah dia, hal asabtum min haula'i syai'an. Bila lepas aja daripada kampung Dhimat, ketua tentera ni tanya, ni sahabat-sahabat Nabi ni, tadi masa kita singgah kampung tadi ni, adakah siapa-siapa terambil apa-apa di kampung tu? Adakah siapa-siapa pergi ambil apa-apa di kampung tu? Faqala rajul minal qaum, salah seorang daripada tentera ni kata, asabtu minhum mitharah. Saya ambil mitharah. Apa nak kata mitharah ni? Perkataan tentu belajar fiqh taharah. Taharah ni maksud dia apa? Kebersihan, bersuci. Mitharah ni barang yang digunakan untuk cuci. Deterjen, sabun ke apa macam tu, dia panggil mitharah. Dia kata tadi masa di kampung tu saya ada ambil satu mitharah, ada ambil satu barang cuci lah, sabun lah kita kata, saya ada ambil seketui sabun. Faqal, kata ketua tentera ni, dia kata rudduha, ambil hantar balik. Dia kata, walau hang ambil itu satu benda tak ada nilai, tak ada harga, tak ada apa, rudduha, pergi hantar balik. Dia kata fa inna haula'i qaumun Dhimat. Dia kata kerana itu adalah kampung Dhimat. Dia pernah mai Mekah jumpa Nabi, masuk Islam di tangan Nabi. Ini kampung dia. Oleh kerana dia diberi kemuliaan oleh Nabi SAW, kita tak boleh ambil apa hak mereka punya. Walau yang hang ambil itu benda kecil, sabun, hampir hantar balik. Dia kata, fa inna haula'i qaumud Dhimat. Kerana mereka adalah kaum kepada Dhimat tadi ni. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran. Satu, hidayah, petunjuk ni, ini kerja Allah. Allah yang bagi kat siapa, itu kerja dia. Bukan mudah tuan-tuan. Nabi nak bagi hidayah kepada Pak Menakan, tak lepas. Allah tak izin. Ada orang, Allah bagi kat dia. Dia tak usah sangat-sangat pun. Dia cuma buka hati dia untuk kebenaran dia, Allah bagi. Hidayah itu satu anugerah Allah yang tak ternilai harga dia. Satu. Yang kedua, kadang-kadang satu benda simple aja boleh jadi satu turning point dalam hidup sesetengah orang. Benda very simple. Tapi bagi orang yang tertentu, Allah jadikan benda simple tu perubahan dalam hidup dia. Satu orang, dia tak ada apa pun, dia bukan orang Islam, tapi dia jenis fikir. Hari ni orang mai bagi tahu kata adik-beradik dia meninggal. Tengok umur baru 35 meninggal. Dia fikir, tak pernah dengar kata dia sakit. Tahu mai habaq mati. Selang 2 hari orang mai habaq pula, member satu kelas dengan dia pula meninggal. Ditanya mereka, awak dia sakit apa? Dia berkata tak sakit apa, tidur. Pagi bini nak gerak bangkit sembahyang, tengok tak ada dah. Benda tu dia duk fikir. Dia fikir, macam mana ni? Dia kata ni muda dengan tak ada sakit apa, macam mana boleh mati? Dia duk fikir. Dia pergi step yang kedua. Dia fikir lagi. Dia kata kalau hidup ni semata-mata hidup, makan, minum, cari kerja, cari duit sikit sebanyak sampai hari mati, dia kata tak menasabah. Allah bagi orang muda mati, Allah bagi orang sihat mati. Dia duk fikir benda tu. Benda sikit tu aja. Tapi ramai orang tak fikir, tapi dia fikir. Akhirnya dia mai kepada satu kesimpulan. Dia kata cerita hidup ni bukan cerita setakat kita hidup, kita kerja, kita cari duit, kita menikah, kita bagi makan anak bini. Bukan takat tu saja. Dia kata ni mesti ada cerita ni, mesti ada satu Tuhan yang doa atur benda ni semua. Dalam tempoh hidup kita diuji, kita ditengok kesabaran kita tara mana, keikhlasan kita dalam nak buat kebaikan macam mana. Dia duk fikir. Kerana tu Allah jadikan satu turning point, berubah hidup dia. Dia start nak pergi cari Islam. Dia start duk ambil buku bacaan tentang Islam. Dia baca. Dalam buku tu pula duk quote ayat Quran, duk quote hadis. Dia langkah setapak lagi, dia pergi cari Quran terjemahan. Dia baca, dia duk masuklah hati dia, duk masuk. Kenal hadis pula, buka buku hadis pula, duk baca. Zaman lah pula ada internet, masuk YouTube, tengok ni
speaker, orang hak duk cakap di peringkat, dengar Mufti Meng duk cakap pasal Islam, duk dengar Ahmad Didat dulu cakap pasal Islam, dengar Dr. Zakir Naik cakap pasal Islam, duk masuk dalam hati dia. Lepas tu dia main kacau, dia jadi fikir tak sudah dan sebagainya. Dia kata, hak ni kot yang aku duk cari tak jumpa selama ni, masuk Islam. Manusia ada yang jadi macam tu. Benda kecil bagi kita tiba-tiba jadi satu besar bagi dia sampai mengubah agama dia. Pengajaran yang ketiga, pengulangan boleh memberi satu impact pada hati seseorang. Dia ni tadi tujuan dia apa? Dia nak berubat Nabi. Pasal kata Nabi gila. Tiba-tiba Nabi kata, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Dia dengar. Dia kata, boleh tak repeat balik? Nabi ulang lagi sekali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Ulang lagi. Dia duduk masuk. Impact pada hati dia. Pengulangan itu boleh memberi impact pada diri dia. Saya kita nanti baca dalam tafsir, saya cerita pasal ulang ni saja. Yang keempat, dia kata orang Islam wajib memelihara nyawa dan juga maruah saudara seagama. Bila rombongan tentera tadi pergi kawasan Dhimat sudah masuk Islam. Ketua tentera kata, ada siapa-siapa ambil apa-apakah di kawasan Dhimat tadi? Seorang ni kata, ada, saya ambil satu sabun pergi bagi balik. Pasal apa? Pasal itu kawasan Dhimat sudah jadi orang Islam. Kita tidak boleh ambil hak dia secara salah. Hantar balik. Islam memelihara nyawa, maruah, harga diri, harta dan sebagainya milik saudara seagama dia.